Saya Alia. Hai, saya Nabila. Hai, saya Nadira. Hai, saya Awanis. Hai, saya Alfindi. Hai, korang tahu tak kenapa kita bercakap mengenai perkahwinan? Perkahwinan ni merupakan suatu ikatan yang sah antara lelaki dengan perempuan untuk hidup sebagai suami isteri. Dah tengok dah berita yang kita orang paparkan tadi? Sebab itulah perkahwinan berhumor ni menjadi satu isu. Sebab remaja ditakrifkan sebagai sekumpulan manusia yang masih belum mencapai had dewasa. Akta Penjagaan Kanak-kanak membahagikan tafsiran kanak-kanak kepada dua, iaitu kanak-kanak Islam, umur dewasa adalah 18 tahun, manakala bagi kanak-kanak bukan Islam, umur dewasanya adalah 21 tahun. Setiap isu saya ada punca kan? Jom. Baiklah, mari kita lihat kepada punca yang pertama, iaitu stigma dan norma sosial perkahwinan di bawah umur. Perkahwinan di bawah umur ni diibaratkan sebagai satu pilihan terbaik dalam kalangan masyarakat untuk menyelesaikan masalah, lebih kepada membendung masalah sosial dalam kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa cenderung untuk berfikir perkahwinan bawah umur satu daripada usaha mereka untuk membendung masalah sosial antara budak-budak lelaki ataupun remaja lelaki dan remaja perempuan. So, punca yang kedua ialah kekurangan pendidikan. Hal ini demikian kerana ibu bapa tidak menerapkan pendidikan kepada anak-anak, membuatkan anak-anak ataupun remaja pada masa kini berfikiran bahawa pendidikan itu tidak penting dan mereka cenderung untuk berkahwin di bawah umur. Baiklah, kita masuk kepada punca yang ketiga, iaitu undang-undang yang longgar memperuntukkan permohonan perkahwinan bawah umur 18 tahun di mana tidak ada tindakan mengenai had minimum yang dikenakan di sesetiap negeri. Punca yang keempat ialah punca pendapatan yang rendah dan kemiskinan. Kerana ibu bapa tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk memberi perbelanjaan kepada anak-anak. Oleh itu, ibu bapa berfikir bahawa dengan perkahwinan ini dapat meringankan beban mereka. Okey, punca yang kelima pula ialah kekurangan atau ketiadaan pendidikan, kesihatan dan pendidikan keibubapaan. Remaja-remaja pada zaman kini tidak memahami mengenai tentang kesihatan dan perkhidmatan kesihatan. Terdapat kajian mengatakan bahawa remaja yang berkahwin di usia yang muda akan mengakibatkan risiko kesihatan semasa hubungan seks. Risiko mengandung pada usia yang muda akan melahirkan anak yang cacat. Punca yang keenam pula ialah penyelarasan data perkahwinan dan perceraian bawah umur yang tidak komprehensif. Pihak kerajaan seperti Jabatan Perangkaan Malaysia atau dikenali sebagai DOCM perlulah ataupun hendaklah memastikan data perkahwinan dan perceraian di bawah umur adalah komprehensif dan menepati keperluan semasa. Antara langkah yang boleh kita ambil untuk membendung fenomena perkahwinan di bawah umur di Malaysia adalah dengan menyediakan platform penyampaian pendidikan kesihatan reproduktif seksual ataupun SRH kepada remaja dan juga ibu bapa. Okey, pendidikan ini adalah penting untuk memberi pendedahan kepada kedua-dua pihak iaitu remaja dan juga ibu bapa tentang betapa pentingnya pendidikan seksual ini dalam kehidupan kita melalui sumber yang benar dan juga diiktiraf. Pendidikan seksual ini penting terutamanya kepada golongan remaja pada masa kini untuk memastikan mereka faham tentang betapa pentingnya pendidikan ini kepada diri mereka sendiri untuk mengelakkan daripada sebarang perkara di luar jangkaan berlaku, contohnya kehamilan di usia yang muda, terutama bagi remaja wanita. Langkah yang seterusnya yang boleh diambil untuk membendung fenomena perkahwinan di bawah umur di Malaysia ialah dengan memurnikan peruntukan dalam akta dan enakmen berkenaan perkahwinan remaja, iaitu dengan memperuntukkan secara jelas tentang keadaan, situasi atau faktor yang membenarkan perkahwinan itu dilakukan. Melalui peruntukan yang jelas,
dalam sesebuah akta atau enactment, memberi garis panduan kepada hakim dalam membenarkan perkahwinan dan memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan perkahwinan yang melibatkan golongan remaja. Selain dari itu, antara langkah-langkah kita boleh ambil juga ialah dengan menaikkan had umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun. Sekarang ni, had umur minimum dekat Malaysia bagi perempuan untuk berkahwin ialah 16 tahun. Ada juga kajian yang menunjukkan bahawa had umur minimum yang diperuntukkan di dalam akta dan enactment masih rendah. Dan sesetengah masyarakat juga tak membantah dengan had umur minimum perkahwinan tersebut. Dapat kajian yang menunjukkan bahawa had umur minimum yang diperuntukkan di dalam akta dan enactment masih rendah. Dan sesetengah masyarakat juga tak membantah dengan had umur itu sebab mereka berfikir yang golongan remaja masa sekarang ni lebih matang dan daripada perkembangan minda dan fizikal mereka. Kebanyakan kes perkahwinan di bawah umur dilihat menyekat peluang pendidikan remaja untuk menamatkan pendidikan mereka di peringkat sekolah dan peringkat pengajian tinggi. Ini kerana mereka mempunyai komitmen dan tanggungjawab terhadap keluarga. Dengan mengambil langkah menaikkan had umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun bagi kanak-kanak perempuan, ia dapat memberikan hak utama kepada mereka iaitu hak pendidikan dan dapat mengelakkan mereka daripada dibebani dengan masalah kesihatan di usia yang masih muda. Akan ditempuhi plan komunikasi strategik iaitu menyediakan mekanisme dan platform untuk menyediakan maklumat mengenai kesan negatif perkahwinan di bawah umur, pendidikan seksual dan kepentingan hak kanak-kanak seperti forum perdana, seminar pendidikan, bengkel, program siswa-siswi dan sebagainya. Norma sosial dan stigma masyarakat terhadap perkahwinan di bawah umur harus diberi kesedaran agar mereka sentiasa cakna dan memahami isu, realiti dan keadaan persekitaran dengan sebaiknya. Apa kesan-kesan dia? Fenomena perkahwinan di bawah umur ini lebih banyak memberi impak negatif berbanding impak positif. Tambahan pula, impak-impak yang telah berlaku lebih banyak terjadi kepada remaja perempuan berbanding remaja lelaki. Antara impak yang akan ditekankan ialah dari segi kesihatan dan juga dari segi pendidikan. Macam yang saya cakap sebelum ni lah, perkahwinan di bawah umur ini lebih banyak memberi impak negatif kepada remaja perempuan, terutamanya dari segi kesihatan. Hal ini kerana apabila mereka berkahwin awal, jadinya bila diorang berkahwin, kecenderungan untuk melakukan aktiviti seksual lebih awal dan hamil awal juga amatlah tinggi. Apabila mereka hamil awal, tidak mustahil untuk mereka mengalami masalah mental seperti kemurungan dan juga tekanan yang melampau. Kenapa perkara itu terjadi? Hal ini kerana apabila mereka hamil awal dan mengandung awal, mereka tiada ilmu yang meluas untuk menjadi sepasang ibu bapa dan hanya mengharapkan ajaran daripada ibu bapa mereka untuk menjadi ibu bapa yang baik. Selain memberi kesan kepada masalah mental remaja, perkahwinan di bawah umur ini juga memberi kesan kepada masalah fizikal. Risiko untuk melahirkan bayi yang cacat dan juga bayi pada matang amatlah tinggi. Hal ini kerana remaja tidak mempunyai ketahanan badan yang serapuh wanita yang lebih tua. Risiko untuk maut juga amatlah tinggi kerana remaja tidak mempunyai rahim yang matang lagi. Jadi korang dah faham lah kan kenapa perkahwinan bawah umur ini dikira sebagai isu yang sangat penting kat Malaysia. Sebabnya banyak punca-punca yang telah meningkatkan kadar fenomena perkahwinan di bawah umur di Malaysia. Betul tak Yaya? Betul, langkah pun perlu diambil untuk membendung fenomena ini daripada terus berlaku. Kesan-kesan pun perlu dititik beratkan. Okey? Bye. Lagi.